Politeknik Sultan Idris Shah pada hari ini. So, saya dan Barisan Pensyarah mewakili Puan Ketua Jabatan, Puan Saidah Johnny Knox, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Cik Anwar di atas kesudian Cik Anwar berkongsi ataupun meluangkan masa untuk berkongsikan pengalaman dan pengetahuan Cik Anwar kepada pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam pada hari ini. So, untuk makluman Cik Anwar, pada pagi ini kita ada lebih kurang 92 orang peserta yang merupakan pelajar-pelajar dari Diploma Kejuruteraan Awam semester 3 dan ada sebahagiannya pelajar-pelajar Diploma Seni Bina semester 2. Di samping itu ada beberapa orang pensyarah yang turut sama menjayakan program kita pada pagi ini. Jadi untuk makluman pelajar sekalian, Cik Anwar ni merupakan seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang industri, terutama dalam bidang pembinaan. Jadi pada hari ini beliau akan memperkenalkan ataupun berkongsi kepada kita berkaitan tentang pengurusan tapak bina yang terutamanya dalam projek-projek yang melibatkan ataupun menggunakan kaedah IBS ataupun Industrial Building System. Kita pergi kepada next, pengurusan, penghilangan dan pembuatan. Okey. Dekat sini kita terdapat dua pengurusan penghilangan dia dilaksanakan. Satu kita buat di kilang dan satu lagi di tapak pembinaan. Mana saya cakap tadi, ada pro and con dia. Okey, kalau tengok sini, kita tengok faktor penilaian berdasarkan kos dan masa. Pertama, kos pengangkutan. Okey, kalau kita buat di kilang, kita kena ambil kos pengangkutan dia. Okey, biasanya kos pengangkutan dia mahal lah, tinggi lah sebenarnya. Bayangkan, saya bagi gambaran biasa je. Satu bin tu saja dia boleh mencapai cecah 10 tan, 8 tan. Satu tiang saja. Okey, ataupun satu bin. Okey, boleh cecah paling minimum kita cecah 5 tan. Okey. Dan satu trailer panjang tu maksimum dia 40 tan. So, boleh bayang tak berapa je kita tiang kita boleh angkat dalam satu masa. Dia macam tu. Okey, maksimum 40 tan. Jadi dia tak banyak. Jadi kalau untuk salah satu bangunan tu kita perlukan banyak, kos pengangkutan ni banyak akan dikeluarkan. Okey. Tapi biasanya untuk keadaan sektor macam ni, kos pembuatan di kilang jauh lebih rendah sebenarnya berbanding kita buat di tapak bina. Ada kalanya disebab kita tengok jugalah, kita tengok ada kalanya disebabkan pengurusan tapak tu cantik, kos pembuatan di site lebih murah. Dia akan jadi macam tu. Dia akan nampak. Walaupun kos buatan mahal, tapi kita jimatkan kos pengangkutan yang terlalu banyak. Maksudnya kita boleh concurrent, kita tak perlu tunggu tempoh, kita tak tunggu masa untuk tunggu produk tu. Bila kita dah siap sampai dekat sini, dekat satu masa, kita nak pasang first floor punya kolom. Kilang kata, kita baru nak fabricate. Tak dapat angkat. Tu perlukan masa tunggu, perlukan masa curing. Dah kita on site, dah delay. Okey, ni cerita lain. Okey, tempoh masa penyediaan dan pembuatan. Ini berkait rapat kita tengok dari segi site. Okey, kalau yang ni ada kelebihan daripada kita buat kata pembuatan di tapak bina. Sebab apa tau? Kerja pembinaan kadang-kadang kita terpaksa swing. Ada setengah bangunan terpaksa buat separuh-separuh. Ada setengah bangunan kita boleh buat one shoot. Maksudnya kita boleh buat daripada bawah ni buat slab, panggil pad footing, paket kita buat semua sekali. So kita akan naik serentak, naik ke slab, naik ke atas. Ada setengah tempat kita terpaksa buat separuh-separuh. Faham tak? Maksudnya kita buat separuh bangunan dulu paket. Okey, dah siap sampai sampai ground beam, and then baru kita buat sebelah lagi, baru naik. Ini dah set slab, sini tak boleh konkret lagi. Sebab apa? Sebab ruang yang terbatas. Sebab apa? Barang. Dan lagi satu, bila keadaan macam tu, so kita bila buat pembuatan di site, kita dapat tengok, lepas ni dia akan naik first floor dulu. So tak apa, hold dulu yang separuh lagi untuk ground floor ni. Buat untuk first floor dulu. Macam tu. So kita boleh nampak. Okey. Dan koordinasi perjalanan projek yang melibatkan pengurusan ruang. Ini yang saya cakap tadi. Okey. Pengurusan ruang di tapak bina ni agak penting. Memang terlalu penting. Okey. Sebab
kita nak, kalau katakan benda tu daripada kilang, kita perlu adakan jadual untuk penghantaran tu. Bila kena hantar, berapa banyak kena hantar, dan untuk komponen apa yang nak kena hantar. So kita tak nak nanti dia hantar komponen yang kita tak boleh pasang dulu. Contohnya sekarang ni kita buat bangunan 5 tingkat. Di mana tingkat atas tu ada sikit perubahan, ruang dia lain berbeza sikit. Tapi kita dah bawa komponen tu dekat situ. Sedangkan komponen tingkat 2, tingkat 3 belum sampai ke site. So kita ada masalah. Masalah penggunaan ruang. Kita tak boleh nak simpan berkata-kata. Takut komponen ABS ni rosak ke apa ke, dia boleh jadi macam-macam cerita kan. Lepas tu kita tak boleh nak simply staggeredkan produk ni bertingkat-tingkat, tak boleh. Takut dia hilang dia punya strength dia. So macam tu. So kalau kita buat dekat site, dia kena consider pula ruang storage setiap komponen yang dia siap. Dia ada perbezaan lah pro and con tadi. Dia kena letak. Macam saya dulu dekat UiTM, saya letak atas bukit. Sebelah dia tu ada slope, di luar kawasan site saya letak susun sana. Bising UiTM. Saya macam mana kita tak ada ruang kan? Ada yang letak tepi longkang kat bawah lah apa, selagi ground clear bercapai, selagi tu saya letak. Tak mana-mana saya letak. Sebab banyak kan? Itu dia buat kawasan site. Okey, kemudian site pula sangkut pula ruangan. Dah sangkut, delay. Penuh barang-barang tu. Jadi macam itulah. Okey, kemudian kita pergi kepada kawasan tanpa pembinaan macam cakap tadi, kena faham situasi site tu macam mana. Kat mana kita nak letak, kat mana kita nak susun, kena buat perancangan yang betul lah. Okey, kemudian tadi penggunaan jentera yang dapat bina. Macam saya cakap tadi. Penggunaan jentera yang dapat bina ni cukup penting. Sebab benda ni melibatkan kos. Kita tak nak kerugian. Macam saya cakap tadi, kalau kita guna mobile crane, apabila kita nak hantar orang kata komponen ABS ni tadi tak sampai. So kita terpaksa letak tempat, buka parking dan kita buang masa sejam situ. Untuk pindah, untuk pasang balik dah 2 jam. Kemudian baru kita biarkan. Lepas tu kita pindah tak boleh. So kita kena guna crane yang betul. Okey? Itu kita kena faham. Kena guna yang betul. Okey. Kemudian apa lagi kita tengok? Apa lagi faktor-faktor pengurusan tapak? Okey? Inilah tadi penilaian dan perbuatan. Okey, kita pergi pada pengurusan tapak. Benda yang sama juga tapi di sikit sudut berbeza lah. Okey, macam faktor-faktor penting yang perlu diambil perhatian. Pengurusan pengangkutan macam saya kata tadi. Walaupun tadi precast, maksudnya kita buat di kilang. Okey, kita tak perlu pasal orang kata order konkret. Kita tak perlu fikir pasal konkret. So, kita order, kita atur pengangkutannya, kita atur semua, jaga. Okey. So, tapi sebaliknya kalau dekat site kita pengurusan pengangkutan ni walaupun dia kurang untuk loader untuk angkat komponen BS, tapi kita akan dibebani dengan penggunaan konkret. Misal lori untuk misal tu dia akan keluar masuk hari-hari kerja dia je sebab dia buat precast dalam tu. Ini benda-benda nak kena tengok lah. Benda daripada situ apabila siap, kita nak kena pindah juga. Ada setengah tu, tempat yang limited, dia terpaksa juga ada satu loader yang fix memang 24 jam ada dekat site. Tapi dia pindah juga. Dalam kes ni, dia terpaksa pakai 2 crane pula. Benda tu, nampak tak? Jadi benda tak nampak kan? Lagi kita nak pindah crane tu datang sini, dia angkat loader pindah pula sana, kerja tak siap lah akhirnya. Okey, lepas tu perancangan tempahan. Perancangan tempahan ni dengan verificator. Kita kena buat jadual yang lengkap berdasarkan yang perancangan kerja. Bila kita nak pasang, bila nak ni. Okey, perancangan tempahan juga sebelum perancangan tempahan apa nak kena buat. Okey, antaranya kita kena panggil pula invite SO ataupun pihak klien konsultan untuk datang ke tempat dulu, ke tempat pembuatan dulu. Dan kena tengok dulu segi kualiti. Dan tengok betul tak besi bukan besi dalam tulang yang dipakai tu betul tak betul, ada yang pakai standard BS atau tidak. Semua nak kena check. So benda ni kena rancang. So perancangan tempahan ni dia bukan hanya melibatkan material tapi melibatkan siapa kita panggil untuk sediakan komponen tu. Ini semua benda-benda penting. Mungkin dari segi peringkat diploma ni mungkin tak sampai ke tahap
pemilihan siapa ini, mungkin pencap bos-bos atas lah kan. Tapi kena faham apa yang dia buat. Okey? Dan kita sebagai yang kata mungkin dari segi ni penyelia dari segi tempat kerja tu kita tahu. Barang yang pakai ni at least kita tahu. Dia pakai ni betul tak ikut standard dia. Kita kena tahu. Okey, main jam berapa? Okey, barang sampai sign. Esok baru dah betul jawab. Itulah ceritanya Okey, macam saya kata tadi, jadual penghantaran yang tepat mengikut perancangan kerja. Maksudnya bila dia sampai, bila kita nak pasang. Okey, kita tak boleh terlampau push untuk dihantar sebab kita akan hadapi, biasanya pengurusan tapak akan hadapi masalah penghantaran ni di mana apa tahu? Di mana fabrikator kilang, dia akan bagi alasan tempat dia dah penuh, tak ada ruang nak letak. Boleh tak saya hantar? Ya, macam ni. Benda-benda macam ni semua kena tahu. So, katakan esok kita kerja, lepas tu projek manager cakap, okey, tolong sediakan tempat barang nak sampai. Tapi kita tahu barang tu tak boleh pakai. So kita kena fikir pula, kat mana aku nak letak barang ni? Okay? Ini dia punya cabaran-cabaran penggunaan ABS ni. Saya cerita ni lebih kepada bab kita menggunakan precast. Precast dengan ABS, precast konkret, di mana ini adalah orang kata cabaran yang besar, di mana komponen-komponen ni adalah besar dan perlukan tempat untuk storage everything lah. Okay? Dan jadual penghantaran, pemilihan komponen, penggunaan ruang tapak bina yang saya cakap tadi, dan penggunaan jenis tapak. Ini semua berkait. Okey. Dan apa lagi? Pelan pembinaan yang lengkap. Benda ni penting. Sebab kalau plan tu tak lengkap, apabila komponen sampai, kita tak tahu apa yang berlaku. Kita tak tahu kat mana barang ni. Dan lagi satu, walaupun dia hanya sebuah bangunan, tetapi kena ingat kalau bangunan sedikit tinggi, roller crane ataupun crane yang kita gunakan dia terpaksa berpusing ikut bangunan. So, kita tahu komponen ABS ni duduk di bahagian mana. Ini kena jelas. Jangan anggap satu tempat tu kita boleh tapau. Mana yang tak, dia berbeza Kalau katakan kita menggunakan tower crane, itu berbeza. Sebab tower crane memang dia takkan berubah. Dia kat situ je. So dari segi storage ni kita boleh letak satu tempat saja. Itu tak ada masalah. Yang penting kita tahu barang ni kat mana. Jadi untuk bahagian mana, ni untuk bahagian mana. So kita buat perancangan tu. So yang elak dari segi di masa perancangan kerja ni, elak dari segi kita ubah komponen tu berulang kali. Supaya elak. So benda ni boleh bagi efek pada komponen tu. Tak ada dia rosak, dia hilang. Kadang-kadang masa ubah tu boleh terjatuh ataupun terlanggar. Jadi berhati-hatilah benda tu. Okey, baik. Untuk pekerja mahir dan pentauliah ni untuk perusahaan komponen ABS ni, macam saya cakap tadi, dia mahir dari segi pengetahuan. Dia tak semestinya mahir dari segi Indonesia pun tak ada. Dia mahir dan pentauliah. Maksudnya dia memang terlatih untuk benda ni. Terlatih. Kita perlu betul sikit pekerja terlatih dan pentauliah. Okey. Jadi sebenarnya untuk part ni, pekerja ni dia macam tadi dari segi faktor keselamatan lah. Maksudnya dia pasang dengan cara yang betul. Apabila kita cabut rantai ataupun ni plastik tu, benda tu selamat. Benda tak akan jatuh, takkan apa. Benda-benda ni semua kena tahulah. Kemudian akhir sekali kita dari segi penggunaan peralatan dan kelengkapan yang betul. Kalau tak lengkap, maksudnya kerja-kerja tak selesai. Bila kerja selesai, kita tak boleh tinggal sekolah jalan, dan benda itu boleh mendatangkan hazard, boleh mendatangkan bahaya. Sebab komponen ABS, saya pernah pasang wall konkret, wall panel ni untuk projek sekolah-sekolah daif untuk 13 sekolah. 13 sekolah. Okey. 4 sekolah di Terengganu, 9 sekolah di 4 sekolah di Terengganu, 9 sekolah di Perak. Jadi memang kompletly saya menggunakan untuk bangunan sekolah satu tingkat. Ada 6 bilik darjah. Saya siap dalam tempoh 22 hari. Daripada tolak tanah. Macam mana kita buat? Tapi kita gunakan ni lah, concrete wall lah. Dan masa pemasangan tu, ada sekali tu kesilapan dia. Kita pasang dia punya support tu, dinding tu.
So yang bawah ni dia tak sampai ikat tapi dia dah lepaskan ni belt bedding daripada crane. Okey. So jangan dinding tu jatuh atas atau orang lah. Tu benda-benda kena hati lah. So koordinasi sesuai kata pengalaman tu penting. Dia tahu apa dia buat. Dia sebenarnya bukan dia cabut ke, dia apa ni belt yang dekat center tu dia tarik keluar. Dia ingat crane masih hold. Padahal masa tu dia dah buka bedding. Tu bahaya. Tumbang lah. Tumbang. Oh. Tumbang lah sebaik wall tu ada tingkap. So orang itu betul-betul keluar tingkap tu. Allah, syukur. Risau. Budak Melayu kita buat ada something. Jadi berhati-hatilah benda-benda macam tu lah umpama dia. So kena faham lah. Okey, macam program latan, kita kena ada drill yang betul, screw, nut, untuk tongkat, untuk apa semua banyak. Kaedah tu banyak. Benda tu tak perlu saya cerita kat sini lah. Sebab kita nak lebih fokus kepada apa yang kita patut buat untuk bidang IBS ni. Okey, saya rasa untuk IBS ni saya rasa dah lengkap kot.